wabarakatuh dan selamat pagilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa? Boleh. Okey. Seorang tolong mengetuai. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana suburana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ni cikgu sambung lagi kita punya kelas hari tu. Kalau hari tu angka bererti kan. Hari ni kita masuk kepada bentuk piawai. Okey, sekejap cikgu present. Okey, nampak ni? Nampak Nampak? Nampak Okey, hari ni kita belajar bentuk piawai. Kalau hari tu angka bererti, ingat lagi angka bererti? Contoh, cikgu revise balik. Ulang kaji balik yang minggu lepas. Contoh kalau 3,241 cikgu nak tukar kepada 2 angka bererti. Macam mana? Jadi apa? 3,200. 3,200. Kalau 3 angka bererti? 3,240. 3,240. Maksudnya bila 2 angka bererti kita ambil 2 je yang ada nilai kat sini kan. Yang lain oleh kerana yang sebelah dia ni nombor yang kurang daripada 5, jadi kita tukar je kepada kosong. Andai katalah kalau dia gini. Okey. Kalau cikgu nak 2 angka bererti, dia jadi apa? 7700. 7,700. Kenapa? Kita ambil 55. 2 angka bererti kan? Betul, itu kan? Tapi kerana lepas nombor 6 tu dia nombor apa? Dia nombor 5 kan? Nombor 5. Bila 5 ni dia dah 5 ke atas kita kena tambah 1. So jadi 7,700. Kalau cikgu nak 3 angka bererti? 7650. 7650. Kenapa? Sebab kita nak sampai sini ni. Dan nombor lepas dia ni, yang sini ni, nombor yang kurang daripada 5. Sebab tu kita jadikan dia kosong. Itu yang minggu lepas. Minggu ni dia lain sikit. Ini subtopik yang kedua. Okey, ni pengakhiran lah untuk bab 2. Okey, next week kita boleh masuk. Next week kita buat soalan periksa, soalan ulang-ulang kaji. Following minggu satu lagi kita masuk bab 3. Okey, bentuk piawai. Bagaimanakah kita nak mengenal sesuatu nombor itu adalah nombor piawai? Kalau yang kita tulis ni nombor biasa kan? Okey. Macam Hafiz. Hafiz live meeting. Okey. Macam mana kita nak tahu dia nombor piawai? Okey, nombor piawai dia kata nombor piawai ni bila masa kita gunakan? Okey. Pelbagai bidang sains seperti astronomi, biologi, fizik dan kejuruteraan sering menggunakan nombor bernilai terlalu besar atau terlalu kecil dalam kajian mereka. Nombor-nombor tersebut ditulis dalam bentuk piawai untuk memudahkan cara penulisan. Contohlah
ahli sains. Dia kaji jarak bumi daripada matahari. Kalau dia uji-uji, contohlah dia dapat contoh jaraknya adalah macam tu nombor dia. Banyak nombor macam tu kan. Macam mana kita nak tulis benda tu dalam sebutan yang paling ringkas? Kalau kita nak ulang banyak kali. Jadi dia menggunakan sistem nombor dalam bentuk piawai untuk menulis nilai ini yang cikgu tulis ni dalam bentuk yang paling ringkas. Okey, macam mana cara nak tulis? Okey, kita tengok ni. Bentuk piawai ialah cara menulis suatu nombor tunggal. Ini kita panggil nombor tunggal. Okey, dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Nombor piawai, bila sebut nombor piawai atau bentuk piawai, sesuatu nombor dalam bentuk piawai, dia mesti ditulis dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Okey, di mana A ini adalah satu nombor yang mesti berada di antara 1 hingga start dengan 1 hingga 9.999. Ni maksud dia. Maksudnya dia mula dengan 1 dan tak boleh lebih daripada 10. Nombor piawai mesti ditulis dalam bentuk 1 tapi tak boleh lebih daripada 10. Maksudnya sampai 9.99999 lah. Okey. Dan N ialah integer. Bila sebut integer, dia boleh integer positif, boleh integer negatif. Contoh macam ni. 4103300000 ni boleh ditulis dalam bentuk piawai. Macam mana caranya? Okey, tengok Contoh. Contoh cikgu tengok. Tunjuk contoh kat awak. Okey, contoh. Macam mana nak tulis 3251 dalam bentuk piawai. Okey, cara nak nulis dia. Okey. 3251. Ada tak kamu nampak mana-mana titik perpuluhan kat situ? Tak ada. Tak ada kan? So bila tak ada titik perpuluhan, kita kena letak titik perpuluhan. Titik perpuluhan dia kat mana? Kalau kita nampak benda ni tak ada, kat belakang sekali, kat sini. Okey. Kita mesti bentukkan satu nombor yang lebih besar daripada 1 tapi kurang daripada 10. Jadi titik tu nak gerak sampai mana supaya jadi nombor lebih besar daripada 1 tapi kurang daripada 10. Dia mesti gerak ke mana? Ke kiri kan? Nampak? Sini, kalau cikgu letak titik kat sini, dia 325.1. Tak nak. Dia mesti satu nombor yang lebih daripada 1 tapi kurang daripada 10. So sampai mana? Sampai sini? Sampai 3. 3 belakang ni. Sampai 3. Sampai sini. Sebab bila cikgu letak titik kat situ, dia jadi 3.251. Nombor tu dah memenuhi syarat ni. Lebih daripada 1 tapi kurang daripada 10. So kita tulis 3.251 darab, dia mesti darab 10 kuasa berapa. Macam mana nak menentukan kuasa tu, berapa kali kita gerak titik tu tadi. So 1, ni berapa kali kita gerak ni? 1, 2, 3. So dia akan jadi darab 10 kuasa 3. Kalau dia gerak ke kiri, kuasa ni positif. Okey, faham? Kalau titik tu gerak ke kiri, kuasanya akan jadi positif. Satu lagi contoh. Ada tak nampak titik perpuluhan kat situ? Tak ada. Tak ada. Jadi kita letak kat mana? Belakang. So berapa kali kita nak gerak titik tu? Kita mesti jadikan dia nombor lebih daripada 1 kurang daripada 10. So kita nak bentuk jadi apa? Sampai mana? Sampai? 5 kan? Maksudnya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. So kita tulis Belakang 5. ia belakang 5. 5.33 3, 4, 3, 2, 1, 0. Tulislah, tapi selalunya bila kita tulis dalam bentuk piawai, kita ambil hanya 3 tempat perpuluhan atau 2 tempat perpuluhan lah. Kiranya kalau tak Darab, tulis hak belakang tu kira ke ah? boleh juga kalau nak kira, contoh dia gini. Kan? Awak nak tulis selalunya bila dalam jawapan kita ambil 3 tempat perpuluhan je. Sampai situ kan? Betul? Tapi betul. kalau awak nak tulis sampai habis pun tak ada masalah. Jawapan tetap sama. Darab 10 Kiranya- kuasa berapa? Ya? Kiranya dah sebut jawab macam ni lah. Kau setuju? Boleh, tak ada masalah. Kau setuju? 10 kuasa 7. 7. Kenapa 7? Sebab dia gerak 7 kali. Dia gerak 7 kali. Kenapa dia positif? Sebab dia gerak belah kiri. Gerak ke kiri. Pandai. Okey, itu kalau nombor yang tak ada titik perpuluhan. Let's say, contoh yang ketiga. Kalau dia 5 lagi. Nampak tak titik perpuluhan cikgu tu besar? Besar. Okey, kat situ ada titik perpuluhan kan? Yang tadi tak ada. Yang tadi nombor bulat. Ni nombor perpuluhan. Okey, macam mana kita nak buat untuk menjadikan dia nombor dalam bentuk piawai? Sama je lah. Cuma kita gerak titik tu ke ikut syarat dia. Syarat dia tadi apa? Mesti nombor ni kan? Sedangkan yang itu 5,102. So nak gerak titik perpuluhan mesti sampai berapa? Lebih 1 tapi kurang 10. Betul? Betul. So titik kita mesti gerak sampai mana? Sampai 5. Sampai 5 lah, sama je. 1, 2, 3. 3. So dia akan jadi 5.102 432 darab 10 kuasa 3. sebab apa 3? Sebab kita gerak 3 kali tadi kan? 1, 2, 3. So 3 ke kanan positif, 3 ke kiri positif. Okey, faham? Faham. Okey, jom kita buat contoh latihan. Ni. Nampak tak? Nampak. Okey. Tuliskan nombor tunggal yang berikut dalam bentuk piawai. Okey, so yang pertama 28. Nak tukar? Gerak ke kiri 1 kali. Cikgu besarkan sikit Jauhkan sikit jarak dia. 28. So tak nampak titik perpuluhan kan? Titik perpuluhan kita kat sini, betul? So gerak berapa kali? Sekali. Sekali je, kat situ je. So dia akan jadi 2.8 darab 10. darab 10. 1 kuasa 1. 10 kuasa 1. Kalau kuasa 1 ni kita nak tulis macam ni pun betul. Kadang-kadang ada tulis macam ni pun boleh. Tak tulis. Dia tulis macam tu pun boleh diterima juga. Tak ada masalah. Sebab 10 kuasa 1 kan 10, betul? Betul. So dia tak ada masalah. Ya. Okey, yang kedua. 280. Titik belakang kosong pindah ke belakang 2. Titik belakang kosong. Pindah belakang 2. Ya, dia akan jadi kat situ kan? So bila gerak? 1, 2. 1, 2. So akan jadi? 0.80 darab 10 kuasa 2. Dia pandai. Positif sebab dia gerak ke kiri. Okey, selagi. Ni. Nampak tak? 280 5.3. Perpuluhan pergi belakang nombor 2. Ya, betul. So jadi situ. Betul? Betul. So 2.805 darab 10 kuasa 4. 3. Berapa kali gerak? 1, 2, 3. So kuasa 3.
Faham? Faham. Okey, itu kalau dia nombor puluh-puluh, ribu-ribu kan, nombor sasap, nombor puluh-puluh sampai ribu sampai juta lah. Okey, contoh yang tadi dia gerak ke kiri, contohlah. Okey, seterusnya kalau dia nombor perpuluhan pula macam ni. Positif. Kalau yang macam tu, Kanan. perpuluhan kat sini. Positif. Kan? Dia sama je syarat dia. Syarat dia mesti bentuk satu nombor daripada 1 hingga 9.99. Jadi sekarang titik kamu gerak ke mana? Ada titik kan kat situ? Ada. Titik awak gerak ke mana? Arah Kanan. kanan, belakang nombor 3. Ke sana kan? Ke kanan, betul? Belakang nombor So sampai nombor berapa nak gerak? 2. 2. 2. 3, 2. Jadi syarat dia mesti daripada nombor 1 hingga 9.99. Kalau gerak sampai sini, kalau gerak sampai sini kan dia dah jadi 43.2, betul? Betul. Dia nak sampai mana? 4. Belakang 4. Dia sampai Belakang sampai nombor sini Belakang kan? 4. Dia sampai situ, betul? Betul. Baru jadi 4.32. Penuhi tak syarat ni? penuhi. Penuhi lah sebab dia mesti lebih 1 tapi kurang 10. Okey, dari titik Cikgu, warna cikgu, purple ni, ya, Kosong kat depan saya tulis tak apa. tak payah. Sebab dia syarat dia untuk membentuk nombor piawai A ni, kan tadi macam ni kan? Betul? A ni mesti nombor di antara nombor 1 sampai nombor 9.999. Dia tak boleh kosong. Okey. Okey. So sekarang daripada titik warna purple ni nak pergi titik warna merah ni berapa kali kita gerak? 4. 1, 2, 3, 4. So darab 10. Tadi kalau ke kanan dia darab 10 kuasa positif kan? Kalau gerak ke kiri. Sekarang kita gerak ke mana ni? Kanan. Ke kanan. Bila ke kanan kuasa akan jadi Negatif. negatif. So dia akan jadi negatif berapa? Negatif 4. 1, 2, 3, 4. Faham? Faham. Senang je kan? Senang je. Okey, satu lagi. Senang. Ya, insyaAllah. Kita kena sentiasa, matematik ni mudah. Jadi, lama-lama dia mudah lah. Kan? Betul. Kalau kita fikir susah, otak kita dah set susah, jadinya Susah. lah. Kan? Okey. So, satu lagi. Alasai. Maingat alasai. Semangat lah Wi. Buka kamera sikit. Pakai earphone tak? Okey, cuba buat tu yang cikgu tulis warna hijau tu. Puluhan kat sini, besar sikit. Okay. Puluhan pergi belakang nombor 5. Betul tak? Sampai sini kan? Betul? So jadi 5.32 darab berapa kali gerak titik? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh kerana dia gerak ke kanan, Negatif 8. 10 negatif dia 8. negatif 8. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh, okey. Untuk itu cikgu nak awak cuba buat latihan ni. Ni 4 soalan ni. Nampak tak? 2 minit. Gelap.
Khairul Bariyah ni siapa yang nama? Khairul Bariyah. Pakai nama Khairul Bariyah. Siapa Tak tahu Khairul Bariyah. Siapa guna nama Khairul Bariyah ni? Cikgu nak ambil kedatangan. Mahdi. Mahdi? Mahdi. Saya. Siapa? Najwan. Najwan? Najwan tadi ke? Najman tadi. Saya Apa ya cikgu Habib. ambil? Khairul Bariyah. Alif Hasan Muhammad Aiman. Okey, dah siap dah? Dah ke? Dah? Dah siap latihan ni? Dah. Okey, kita bincang Okey, tuliskan perpuluhan berikut dalam bentuk piawai. Keyword dia bentuk piawai. Bila bentuk piawai je mesti ditulis dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Ni cara penulisan dia. Okey, so yang pertama 0.325. Okey, mesti jadikan dia berapa? Gerak berapa titik? 1, 1. Sampai mana? 3. 3. Sampai sini kan? Betul? Sampai 3. So 3.25 darab 10 kuasa 1. ya 1. 1? Tak boleh. 1. Positif ke negatif? Positif. Negatif. Kenapa negatif? Negatif. Kenapa? Sebab dia ke
Ke kanan. Ke kanan kan negatif kan? Ya. Okey, yang kedua. 0.00325. Okey, nak gerak ke mana? Belakang 3. Sini kan? Betul? Sampai 3. Sebab So, jadi 3.25 darab 10 masih lagi gerak ke mana? Ke kanan. kanan. Jadi Ke ke kanan. kanan positif ke negatif? Negatif 3. Positif ke negatif? Negatif. Positif. Negatif. Negatif. Kanan negatif. Kiri Positif. positif. Oh, lupa. Okey, konsep dia ni tu. Okey. Okey, so 1, 2, 3. So jadi negatif 3. 3. Faham tak ni? Faham. Faham. Okey. 0.03025. Gerak sampai mana? Sampai 3. Sampai Sampai 3 tiga. juga kan. Sampai sini betul? Betul. Walaupun belakang tu kosong, tak apa sebab dia 3 kan? So dia jadi 3.025. Syarat dia mesti lebih 1 tapi jangan sampai 10 kan? Betul. So darab 10 kuasa 1, 2. 2. Negatif 2. Negatif 2. Jangan tersilap. Okey, yang ke D. 0.003.005. Belakang 3. Belakang 3. 3. Maksudnya sampai sini kan? Situ. So, 1, 2, 3. So, 3.005 darab 10 Negatif 3. Negatif 3. negatif 3. Faham? Faham. Faham So, dalam arti kata lain, cikgu rumuskan dekat sini untuk bentuk piawai. Okey, syarat dia mesti dalam bentuk apa tadi? A darab 10 kuasa N. Kan? Di mana A ni mesti satu nombor di antara 1 hingga berapa? Maksudnya 1 hingga 9.999. Dan N ni pula kalau dia gerak ke kanan, dia akan jadi apa? Positif ke negatif? Negatif. 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 Kalau dia gerak ke kiri, Positif. 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 Faham? 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 Ini yang paling asas sangat konsep dia. Paling asas. Okey. Okey. Jom kita buat sama-sama. Ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak Okey, cuba buat dulu. 10 soalan. Sementara cikgu check attendance awak buat dulu. Khairul Bariyah tadi siapa? Cikgu tak jumpa lagi nama awak. Nama sebenar. Muhammad Mahathir. Muhammad Mahathir. Okey. Muhammad Alif. Okey dah. Muhammad Aiman. Nur Hayati Talib tadi siapa? Akil. Ahmad Akil. Ahmad Hakim. Ahmad Akil. Okey dah. Ya Habib. Ya Habib tadi siapa? Najwain. Najwan. Okey, 1, 2, 3.
Ada 13 je kat sini cikgu jumpa. Sepatutnya ada 18 kan? Okey, cikgu sebut nama Mana yang cikgu tak sebut nama bagi tahu Ahmad Amir Rusdi, Ahmad Akil, Ahmad Hakim, Najwan, Ahmad Haikal, Ammar Amsyar, Irfan Isror, Muhammad Aiman, Muhammad Alif, Muhammad Ammar, Muhammad Iman Ashraf, Muhammad Mahathir, Muhammad Nur Farish, Wan Ammar Daniel. Siapa lagi 3 orang yang cikgu tak sebut? Saya. 13. 5 orang lagi cikgu tak sebut. Siapa? Dawi siapa? pakai earphone. Darwish. Ya, saya. Darwish. Nama benar apa? Muhammad Nur Darwish. Penyu. Muhammad. Bin Baharudin. Muhammad, okey. Muhammad Nur Darwish. Lagi 4. Dawi cuba buka kamera sikit nak tengok mu pakai earphone. Siapa lagi cikgu tak sebut nama dia? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Lagi 4 orang ni. Cikgu tak jumpa nama awak. Sikit-sikit Irfan dah. Irfan Isror. Dah, cikgu dah tanda dah. Adenin. Nasrullah, ya betul. Lagi 3. Adenin. Lagi 2. Lagi 2. Faris Haikal. Aja. Faris Haikal. Muhammad Faris Haikal ke? Muhammad Nur Faris Haikal. Muhammad Nur Faris Haikal. Okey dah, cikgu dah tanda dah. 2 lagi. Cikgu tak jumpa sampai kesudah. Ahmad Faris ada tak? Tak ada. Tak. Amir Zafran. Amir Zafan tak ada. Afiq Azizan. Tak ada. Irfan Iman. Tak ada. Khairul Ada. Hamizan. Ada. Khairul Hamizan. Khairul Bariah siapa? Sekejap. Dah tadi Khairul Baria dah. Muhammad Adam Takif ada tak? Tak ada. Tak ada. Aidil Hakim. Aidil Hakim lagi tak ada. Tidur lewat semalam. Main game. Akid Aiman ada. Akid tak ada. Tidur. Tidur ke? Amir Asjad. Amir Masih Asjad. Tak ada. Amilil Muklis. Tak ada juga. Tak ada Amir juga. Ashraf. Tidur. Tak ada juga. Adik-adik tu. Amir Hakim. Amir Hakim. Dia tak jawab call lah. Ya, Danis Haikal ada tak? Tidur. Tak ada. Hafizuddin. Ada. Ada. Dia kata nak slow. Ada. Okey, Hakimi. Tak ada. Selagi nak cari. Internet slow. Harisha. Okey, Harisha. Tak tahu. Harisha Ada. Hasan. Tak ada. Harisha. Harisha Tak ada. Hasan Fahmi. tak ada. Hazman. ML. Tak ada. Luqman. Tak ada. Lokman tak ada. Rusdan Arif. Mesti ada. Tak ada. Nama ada. Haris. Haris ada ni. Tak ada. Zaim Zufairin. Tak Tak ada ada. juga. Yusuf Kadrawi. Lagi Tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seorang lagi cikgu tak jumpa. Siapa Siapa tak? nama? Tak jumpa lah sebab tadi cikgu sebut semua tak ada. Ahmad Faris ni ada? Tak ada dah kan? Tak ada. Ada. Tak ada. Okey, cikgu tanda pangkah. Amir Zarfan? Tak ada. Tak ada. Aziz Azizan? Tak ada. Bakar. Tak ada. Irfan Iman? Tak ada. Tak ada kan? Khairul Hamizan? Khairul Hamizan. Kaizen Khairul tak ada. Hamizan? Tak ada. Nama dia Kaizen. Adam tak ada. Takif? Ada. Adam Takif? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Aidil Hakim? Tak ada. Tak ada. Akid Aiman tak ada kan? Tak ada.
Amir Asjad. Tak ada juga. Tak ada. Amilil Muklis. Tak ada. Tak ada. Amir Ashraf. Tidur. Adik-beradik. Tidur. Amir Hakim. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Danish Haikal. Tak ada. Tak ada. Hakimi. Hakimi. Tak ada. Tak ada. Tak pernah. Harishah. Harisha. Tak. Tak tahu. Hasan Fahmi. Nama dia tak ada. Tak ada. Hazman. Hazman tak ada. Miliklis. Ni ada seorang ni. Miliklis. Iman Ashraf, Khairul Bariyah, Ali Hazman Hassan, tak ada. Luqman. Pascal. Luqman tak ada Muhammad Hassan ada lah. Muhammad siapa? Hassan Fahmi. Cikgu. Ya. Cikgu, saya rasa lambat. Siapa tu? Amilin Muklis. Siapa? Amilin Muklis. Nak ada kelas dah. Milil Muklis. Sorry, saya bawa orang tidur. Okey ada. Okey cikgu dah tik dah. Tadi Luqman ada tak? Luqman ada? Luqman ada tak? Tak ada. Rusdan? Tak ada. Mau berejeng. Rusdan tak ada. Haris? Kalah ke? Said? Tak ada. Said ada tak? Said Fazrul Azim? Said lagi tak ada. Tak tahu. Tak tahu dia mana. Zaim? Tak ada juga. Yusuf? Kadrawi? Wardawi lagi tak ada. Juga. Hassan Fahmi ada. Hasan Fahmi ada? Ada Muhammad Hafiz ni. Okey, ada. Okey, dah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Cikgu 11, 12. macam mana? Okey, cukup dah 19. Beres. Settle dah. Okey, dah siap dah ni sambil-sambil tadi. Nah, sampai 10 tak tahu macam mana. 6 sampai 10 tak tahu macam mana. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama dulu nombor 1 sampai 5. Okey, 1 sampai 5, 57. Berapa? Titik kat mana? 57 ni titik kat mana? 5. Belakang nombor 5. Belakang nombor 5. Titik kat sini. Sepatutnya asalnya kat sini. Betul? Kan tadi cikgu kata bila dia tak ada kita letak kat belakang sekali kan? Okey, lepas tu kita gerak ke kiri. kiri. So akan jadi mesti nombor lebih daripada 1 kurang daripada 10 kan? So 5.7 darat 10. Kuasa 1. Ya, pandai. Okey, 577 titik sebenarnya kat mana? Belakang 7 sini kan? Sekali. Okey, so gerak ke mana? Gerak 2 kali belakang nombor 5. Ya, 1, 2 kali. So 5.77 darab 10 kuasa 2. 2. Okey. Yang 7, 6, 9, 8? 8 kali. Berapa? Berapa kali gerak? 2, 3. So 7.698 darab 10 kuasa 3. pandai. 10 kuasa 3. Seterusnya. Perpuluhan belakang nombor 9. Gerak 4 kali. Perpuluhan belakang nombor 9? Perpuluhan belakang nombor 1. Belakang nombor 1 sebab kita tak nampak. Kita tak nampak titik. Nampak tak? Macam ni dia ada titik kat situ kan? Macam nombor 6 tu ada titik kat situ. Tapi yang nombor 4 dengan nombor 5 ni langsung tak ada titik. So bila langsung tak ada titik, kita andaikan titik tu kat mana? Kat belakang sekali. So dia gerak sampai mana? 9. Sampai belakang 9 kan? So 2, 3, 4, 5. So 9.54721 darab 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kuasa 5. Faham tak ni?
Faham. Faham. Okey. Nombor 5. Kat mana titiknya? Belakang sekali. Belakang sekali situ. So berapa kali gerak tu? Tu banyak nak gerak tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, 7. Pandai. 1.2467222 darab 10 kuasa 7. Okey, setakat tu faham? Faham. Faham. Yang ni pula. Okey, yang ni. Cikgu pakai pen gelap sikit. Saya nampak okey warna hitam. Okey, yang ni titik kat mana? Titik di situ. Titik kat situ dia bagi. So nak gerak sampai mana? Sekali je. Gerak sekali je ke kanan juga kan. So situ. So akan jadi 5.68 Harap 10 kuasa 1. kuasa 1 sebab dia gerak sekali je kan. Okey, yang kedua gerak berapa kali? Gerak 2 kali. 2 kali. 1, 2 kan. So jadi 1.2343 darab 10 Kuasa 2. kuasa 2. Tekan high single. Okey, yang ketiga titik kat mana? Kat sini. So gerak berapa kali? 4. 1, 2, 3, 4. So akan jadi 3.462733 darab 10 kuasa 4. positif 4. Okey, seterusnya. Berapa kali gerak? 2. 2. Se-2. Okey, cikgu laju je lah Ada satu lagi. 10 kuasa 2. Yang satu lagi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1.765222221 darab 10 kuasa 5. Okey, untuk yang ni faham? Faham. Faham Okey. Seterusnya Faham. dia nak tukar pula. Tadi tadi daripada nombor tunggal kepada nombor piawai kan? Sekarang terbalik. Daripada nombor daripada nombor piawai ke bentuk tu tunggal. Maksudnya daripada nombor bentuk piawai kita nak ubah jadi bentuk yang nombor panjang-panjang tu. Maksudnya terbalik sekarang dia bagi nombor macam ni, kita kena tukar macam ni. Terbalik dia lah. Okey, so macam mana cara nak buat? Senang je. Okey. Kalau contoh 4.17 darab 10 kuasa 5. Okey, apa maksud 10 kuasa 5 ni? Kena tambah supaya dia 5 kali gerak. 5 kali darab. Maksudnya dia jadi gini. 4.17 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10. Berapa kali kita nak darab 10 tu? 5. 5 kali. Faham? So dia sebenarnya 4.17 darab 1. Ada berapa kosong kat situ? 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So jadi berapa? Tekan je lah kalkulator. Kan? So jadi ada kalkulator tak depan awak? Ada. So 4.17 darab 100,000. So dapat apa? 417,000. Kosong. Ya, gitu kan? Ni. Gitu. Faham? Faham. Faham Faham. Itu kalau dia punya kuasa ni positif. Kuasa positif kan? Okey, kalau dia kuasa dia negatif macam ni? Kita kena buat ke depan. Dia punya ke depan. Bukan, Kena dia jadi
kuasa ni dia jadi macam ni. 1/10. Kalau negatif dia 1/10. Faham? Kalau tadi nampak kuasa positif ni kan? Kita darab 10, 10, 10. Betul? Betul. Kalau dia kuasa negatif ni, dia jadi 1/10. Berapa kali 1/10 tu kita kena buat? 5. 5. Macam tu. Faham? Faham. Jadi, dia jadi 8.063 darab 1 per berapa kali tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. So maksudnya bahagi je lah kan? Maksudnya tekan di kalkulator 8.063 terus je bahagi dengan 10,000. Awak dapat jawapan berapa? Kalau macam simbol darab tu, kita tahu dah yang kalau negatif kena bahagi yang ni. Ini kalau macam kita tulis nombor ni, lepas tu kita tulis bahagi 1,000 tu. Boleh tak? Macam ni pun boleh? Boleh macam ni? Macam tu? Bukan yang jangan kira bahagi 1,000. Maksudnya kita dah Bahagi tukar. 1,000. Itu tukar siap mana ni? Yang ni? Kita tukar yang darab tu. Oh, kita tukar bahagi 1,000 boleh, tak ada masalah. Sama je lah ni, macam ni kan. Dia jadi ginilah. Faham maksud awak tu? Dia jadi gini. Bahagi 10,000 gitu. Boleh, tak ada masalah. Sama je. Kalau macam kita buat soalan lepas tu atau jawapan boleh tak? Kalau dalam kertas 2. Boleh, tak ada masalah. Terus je. Sebab kalau dalam peperiksaan sebenarnya soalan yang macam ni nanti dia akan bagi dalam bentuk situasi. Contoh contoh berat bagi 1 guni tepung ialah ni. Kirakan berapa berat bagi 1,000 guni tepung, berikan jawapan anda dalam bentuk piawai atau berikan jawapan anda dalam nombor tunggal. Macam tu. Dia bagi dalam soalan bukan rutin. Maksudnya dia bagi soalan yang melibatkan situasi harian, soalan masalah. Ini asas baru kita belajar ni. Sebab tu tak kisah bila kertas 2, sebenarnya jawapan kira awak kat mana? Daripada sini terus jawapan pun tak apa. Terus jawapan pun tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Minggu depan kita tengok soalan-soalan yang melibatkan soalan macam ni. Okey? Ini cikgu tulis ni hanya untuk pemahaman awak je. Macam mana cara nak dapat benda tu. Dalam kertas 2, yang penting jalan kira awak dengan jawapan akhir. Jawapan akhir kat sini. Kan? Boleh? Faham? Faham ke tak? Faham. Okey, seterusnya. Cuba buat ni. Bentuk tunggal. Tak sempat lah masuk. Minggu depan kita masuk yang ni Minggu depan kita masuk contoh 5. Tak habis lagi ni. Tak sempat. InsyaAllah. Kita habiskan sampai sini je. Ni. Sampai yang cikgu tunjuk kat awak sekarang. Okey, cuba buat soalan ni. Nampak tak? Nampak. Nampak .31 darab 10 kuasa 3. Kuasa tu positif maksudnya 10 kuasa 3 darab 10 darab 10 darab 10 kan.
Ni darab 1000 lah kan. Betul, 3 ada 10 kali. 3 ada 10 kali. 10 kali ada 3. Terbalik. Okey. Berjaya? Dah? Okey, kita bincang boleh? Okey. Boleh, boleh. Okey, 2.31 darab 10 kuasa 3. So dia akan jadi 2.31 darab 10 kuasa 3. Apa maksud 10 kuasa 3? Soalnya 10 tu 3 kali. Ya, darab 10 darab 10 darab 10. So akan jadi 2.31 darab 1000 sama dengan 231. Betul? Betul. Betul ke? Salah. 2,310. Ya, 2000. 310. Ya, baru betul. 4,000 kan? Alah, belajar. Betul, belajar. Okey, yang kedua. Apa maksud negatif 2? 1/10 darab, ya, 1/10. Darab 1/10. Ataupun kamu boleh tulis terus macam ni kan, 1/100. Betul? Betul. So, dia akan jadi 0.12. 012. 2. Gitu. Sekejap. 1, 2. Bukan Kosong lagi 1. 012. Ya, betul. Betul. 012. Baru betul. Betul. Bagus Sebab Ili bagus. Sini puluh, sini ratus. Kalau kita gerak, macam mana kita nak check, nampak? Ni puluh, ni ratus. Betul lah, dia gerak 2 kali. Okey, itu nak check. Okey, yang ketiga, terakhir. 5.237 darab 10 kuasa 2. 10 kuasa 2?
Berapa 10 dua kali? kali. 10 Ah, dua ya. kali. Ya, betul. So, akan jadi 5.237 darab 100 Terus. Terus. sama dengan 523.2. 2.7. ya, betul. Faham? Incorrect. Faham. Faham Okey, so Faham. untuk hari ini kita belajar asas je. Minggu depan kita masuk yang ni, yang melibatkan operasi ni. Ada tambah, ada darab, ada bahagi. Lepas tu soalan melibatkan masalah. Okey, tak sempat lah hari ni. Tak apa, kita sambung minggu Baik. depan. Okey, so untuk hari ni cikgu nak tanya, faham kan? Faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita habis, boleh kita baca doa penutup? Mama. Mana lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Amin. Okey, kita jumpa minggu depan Okey, Assalamualaikum. Pakcik. Sekarang Pakcik.